apa nama, dulu kerja sekolah pegawai kerajaan lah. Di Perpadanan Penjaringan Pahang. Tahu? PKP tahu? Okay. Lepas tu dia Pahang. Pahang, lepas tu buka syarikat sendiri. Saya ada kolej saya tu sebenarnya kebetulan dekat sini. Saya bila datang sini tengok-tengok, ini pejabat saya lama. Jadi kolej saya ambil sini dulu. Atas ni saya sewa 2,400, bawah 1,200. Sekarang ni murah, 800 saja. Dari keadaan ekonomi sekarang kan, bawah dah 500 saja. Okey, jadi ada kolej sendiri sebab saya minat dalam bidang pendidikan. Okey, sebelum tu saya di Pahang, saya jadi pengurus di Akademi Al-Quran dan Badung Air. Bawah tu ada kelas-kelas Al-Quran di seluruh Pahang. Lepas tu ada sekolah Bistari. Sekolah tu dulu kebahasanan, ada setarika. Okey, jadi sehinggalah sekarang ni saya banyak terlibat dalam training dan juga NGO. Saya presiden satu kelab pentaraf kebangsaan, kelab transformasi ekonomi dan sosial. Macam mana dulu saya terlibat secara langsung untuk membangunkan usahawan, kan? Usahawan dan juga kita buat pembangunan komuniti lah. Tapi memang terlampau susah nak melahirkan usahawan cara yang biasa. Jadi sekarang ni kita tukar buat cara baru. Macam mana cara baru dengan cara yang anggap senang dan mudah. Okey. Jadi apa yang kita nak belajar hari ni, Pak tajuk ni saya nak kena kupas satu hari ni, dan dia agak panjang. Okey, jadi kita nak lihat pertama di mana anda berada. Pada hari ni di mana kita berada. Okey. Yang kedua, ayah kaya, ayah miskin. Jadi sama ada sekarang ni semua ayah, ibu kan? Ibu kaya ke ibu miskin? Hari ni kita tengok diri kita ni macam mana. Jadi nak kaya ke, nak jadi ibu kaya ke ibu miskin? Yang terbaru dalam paper surat khabar yang kes di Kelantan tu, yang budak perempuan di tanam bunuh kawan baik dia kan? Sebab apa? Baru lagi berlaku. Sebab apa? Budak perempuan. Sebab kes yang budak yang ayah dia mungkin kaya sikit lah, kan? Maknanya hidup bawah sikit, dia hina kawan dia. Kawan dia tu yang miskin, susah. Jadi orang kadang-kadang tak boleh terima penghinaan macam tu, sehingga dia tak hilang sabaran, dia bunuh. Itulah penting sekali kenapa kita kena jadi ayah kaya dia. Kan? Maknanya kita tak boleh ubah ibu bapa kita, kan? Tetapi kita boleh ubah siapa ibu bapa kepada anak kita. Jadi biarlah anak kita bangga, ayah saya berjaya, kan? Itu hebat dan sebagainya. Penting, kan? Belum terlambat bang, jangan salah. Kan? Belum terlambat. Saya tak tanya umur. Saya rasa silat gaya ni semua muda daripada saya ni. Silat gaya lah kan. Nampak je ni, tapi tentang muda daripada saya mungkin hadir seorang ni kalau mungkin lebih sikit. Tapi sekarang ni bukan ayah dah, bukan mak dah. Nenek dah. Nenek. Nenek tak apa. Kalau kita nenek, kalau anak dah tak ada kan? Nenek apa nama, sekarang ni Toyota sudah generasi ketiga. Maknanya atuk dia punya dulu. Toyota tu atuk dia, sekarang cucu dia yang jaga. Dia belajar dekat US, dekat Amerika. Apa yang belajar, dia tawarkan. Okey, hari ni isu pengangguran settle, dia kata. Sebab saya semua siapa yang graduate hari ni, saya tawarkan bekerja dengan saya. Bekerja dengan Toyota. Hebat tak hebat? Cucu lah tu. Tak nampak anak cucu. Cucu. Kalau ada masa nanti, saya boleh pasang video apa semua lah. Semua ada benda tu. Okay. Jadi tu, lepas tu 4 kuadran. Maknanya setiap kita ni akan duduk salah satu dari 4. Nanti kita akan tunjuk. Duduk kat belah kiri ke belah kanan ke, kenapa belah kiri, kenapa belah kanan, ataupun nak pindah belah kiri ke kanan. Itu semua kita akan lihat dekat sini, kan? Dan juga apakah kuadran pilihan anda. Lepas ni you dah tahu dah apa nama, apa dia 4 kuadran tu, dan anda nak pilih yang mana. Nak pilih yang dekat. Jadi ini yang akan kita belajar dari pagi sampai petang. Agak boleh tunggu tak? Boleh tunggu? Boleh? Pukul 4, 5 macam tu lah. Sebab anak cucu ni dekat hospital, dekat ICU. Ya. Tak apa, cakap mana yang boleh. Cakap mana yang boleh. Tapi bila dah seronok kan, rasanya terus je boleh tu. Dia ada cara lah. Maknanya mungkin ada orang yang boleh tengokkan. Okey. Jadi ini 4 yang kita akan sharing pada petang ni, pada pagi ni sampai petang. Jadi sekarang ni
Kan? Kenapa hari ini kita masih lagi duduk dalam keadaan sekarang? Kan? Kenapa ada orang lain yang duduk dalam keadaan tahap yang lebih tinggi? Kan? Jadi sebab dia ialah kerana ilmu pengetahuan, kan? Knowledge kita, kan? Dan selagi knowledge kita yang ada sekarang lah, memang kita inilah kita punya perabatan, inilah kita punya kehidupan. Tapi dengan anda hadir hari ini, selama hari ini, besok dan hadir lagi, dengan kita upgrade kita punya knowledge, ilmu, di situlah maknanya baru kita tingkatkan kita punya rezeki. Platform kita akan meningkat. Jadi itu yang kita kadang-kadang sedih dekat luar sana. Kita jumpa kawan 5 tahun masih macam itu kehidupan dia. 10 tahun macam itu juga sampai mati, itulah kehidupan dia juga. Kena hidup miskin. Kenapa? Kerana dia tak nak upgrade dia punya knowledge, kan? Sebab ada orang yang kan biasa tapi akan dah jadi hebat sebab dia upgrade knowledge. Kita buat bawi kita. Kan saya rasa dia macam-macam training dia berangki. Macam-macam khusus. Dulu dia biasa juga, kan? Tapi nanti kita bagi dia cari kat depan, dia rasa je kan dia lompat sampai ke sini juga. Sampai sini dia lompat. Dia punya energy dia kan. Jadi itu sebab apa? Sebab dia dah melalui berbagai training campur dengan pengalaman. Sekarang ni kan anda semua sebenarnya dari segi pengalaman saya rasa tak kurang dah. Pengalaman dah cukup banyak. Tetapi kenapa kita masih di tahap yang sama? Pendapatan kita. Sebab knowledge kita, ilmu kita. Jadi campur dengan hari ini yang anda belajar ni, dengan ilmu hari ini, saya yakin maknanya anda lepas ni kan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun akan datang, kita dah jadi orang yang luar biasa, orang yang lain kan. Jadi kita bukan lagi orang yang menerima bantuan, kita jadi orang yang memberi bantuan, menolong orang lain. Jadi itu yang kita nak supaya lebih ramai lagi kan. Okey. Di mana anda berada? Kan? Di anda berada, maknanya hari ini mungkin ada yang jawab. Sebab saya tak nak tanya sebab lambat, tak cukup masa. Jadi ada yang jawab, saya berada kat sini, atas kursi kat ni, dekat Jalan Mesra, dekat bangunan ni, warna merah semua kan. Okay. Tapi maksud saya di mana anda berada ni sebenarnya di mana pendapatan anda sekarang. Okay. Kedudukan ekonomi anda sekarang dekat mana? Okay. Sama ada pendapatan kita sudah okey, sudah berhebat ataupun belum. Di mana ini, di mana anda berada? Berapa pendapatan kita hari ini? Berapa pendapatan satu hari? Berapa pendapatan satu bulan? Berapa satu tahun? Okey, jadi ini yang maksud dia di mana anda berada. Okey, lepas tu dalam masa 2 tahun ke mana anda nak pergi? Dalam masa 5 tahun ke mana anda nak pergi? Dalam masa 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun akan datang, di mana kita? Jadi itu yang kita nak share hari ini. Sebab orang-orang yang berjaya hari ini semuanya benar-benar macam anda semua. Orang yang biasa, kan? Banyak contoh semua orang yang biasa. Sebab orang yang berjaya yang duduk dalam kuadran B belah kanan tu, semuanya orang yang kadang-kadang SPM saja. Bukan profesor, kan? Bukan profesor, bukan orang yang ada degree dan sebagainya. Tidak. Orang yang biasa tetapi orang yang ada kemahuan untuk berjaya. Yang kuat, macam bos mami kita ni, kan, sanggup tinggal tak tahu mana dia punya family kampung semua, sanggup bermustati 2 bulan kat sini. Ini benar orang yang nak berjaya. Okey. Jadi ini contoh kajian yang dibuat di universiti di Amerika, kan, kepada pelajar-pelajar lepasan universiti. Universiti di Amerika daripada umur 25 tahun, masa dia dah habis belajar, graduate, sampai umur 55 tahun. Okay. Sampai umur 55 tahun selama 30 tahun. Jadi selepas 30 tahun di mana orang ni? Okay. Sedangkan masa keluar itu semua sama. Semua sama habis belajar, graduate, tapi selepas 55 tahun, selepas 30 tahun, masa umur di kajian ni dibuat selama 30 tahun, apa jadi? Okey. Ni. Tadi. Yang kaya raya, yang jadi billionaire hanya satu orang. Satu orang saja ataupun 1%. Kan? Yang ni, yang ekonomi berdikari. Maknanya yang kehidupan dia cukup lah. Dia nak pergi melancong, boleh dia semua apa nak beli kata pun boleh, semua boleh. Maknanya sudah dia bercukupi.
Maknanya hanya 4 orang saja. Ni, 4 orang saja. Ini ekonomi berdikari. Dia tak bergantung harap pada orang lain. Okey. 5 orang masih lagi bekerja. Dah umur 55 kerja lagi. Masih lagi bekerja, kan? Ada yang dah meninggal pun ada. 27 orang dah meninggal pun ada. Dan 63 orang ni ialah bergantung harap kepada orang lain. Kan? Maknanya ini yang banyak berlaku. Maknanya dah habis pencarian dan sebagainya. Ini kebanyakan kenapa bergantung harap pada orang lain? Sebab dia orang ni asal dia makan gaji. Bila makan gaji, bila habis umur 55 mungkin dia dah pencen, dan pendapatan dia menurun separuh lama. Lepas tu lama-lama makin kurang. Akhirnya bergantung harap kepada orang lain. Dan nombor 3, masih lagi bekerja, kan? Ada juga yang dah berhenti, dah pencen, pergi jadi jaga, bekerja lagi, kan? Jadi apa guna kehidupan? Tak ada lain, kan? Sebab kita masih lagi bekerja nak menunggukan pendapatan. Sepatutnya pendapatan aset kita sudah menjana pendapatan kita. Aset. Maknanya kalau kita dah berjaya, kita boleh beli tanah, boleh beli kedai, boleh beli macam-macam aset, kan? Jadi aset tu akan generate income. Itu yang sepatutnya, bukan daripada pekerjaan kita yang aktif, daripada yang pasif, daripada aset kita. Macam tu kalau kita ada satu rumah kedai, kita sewakan kepada bank ke, kan? Jadi bank bayar kita 2,000 setiap bulan. Jadi itu yang pasif. Tak payah kerja 2,000 dapat. Tapi kalau orang ada, kebanyakan orang masih lagi bekerja, kan? Sebab apa dia ni? Sebab dia tak faham konsep bagaimana pendapatan yang sebenar, yang sepatutnya kita kena ada. Okey. Okey. Jadi sekarang ni tadi saya tanya, ke mana nak pergi? Kan? Nak pergi dalam masa setahun, 2 tahun, 5 tahun akan datang, sehingga 30 tahun akan datang. Ini bagi yang muda lah. Sebab itu sebenarnya lepas ni bawa kita punya anak-anak kita, kan, saudara mara kita, jiran-jiran kita yang muda. Jadi sebab kita nak bimbing dia daripada umur 25 tahun. Maknanya supaya dia masa yang panjang, kan? Dalam masa 5 tahun dia dah jadi apa, 10 tahun dah jadi apa, dan seterusnya. Sebenarnya tak ada masalah. Semua orang boleh berjaya, kan? Dekat dalam dunia ni. Masalahnya ialah dia punya ilmu pengetahuan, knowledge dia, kan? Kemahuan dia, kan? Semua orang boleh berjaya. Okey, jadi ini kita nak kena faham sekarang ni kita nak pergi ke mana, kan? Jadi hari ni anda semua memang dah jelas matlamat kita nak berjaya. Jadi masalahnya yang dekat luar sana ramai yang tak ada matlamat dalam hidup, kan? Yang itu dia tak kisah bangun pukul 10 kan. Sekarang ni kita dah sampai sini, kan? Dia orang tak bangun lagi tidur. Ada yang pukul 12 hari belum bangun. 2 petang belum bangun. Jadi tak bangun terus. Jadi macam mana dengan kehidupan dia orang di masa akan datang? Jadi kitaran kemiskinan tu dia akan makin teruk, makin miskin. Orang kaya makin kaya, orang miskin makin miskin. Jadi maknanya itu yang sangat kita nak bahaya lah. Lepas tu kita nak bagi dia kesedaran. Okey. Jadi kenapa kita nak berada di sini? Maknanya semua orang berbagai macam-macam masalah hari ini. Dengan keadaan ekonomi sekarang, dengan keadaan COVID dan sebagainya, yang semua pergerakan orang terhad. Jadi maknanya macam mana kita nak bisnes, kan? Nak jumpa orang tak boleh, ini tak boleh semua. Kalau nak bisnes global, nak naik kapal terbang tak boleh. Sekarang ni contoh macam Air Asia dah rugi berbilion-bilion. Mas mungkin dah nak tutup. Malindo dah tutup. Hilang pekerjaan beribu-ribu, kan? Jadi maknanya ini semua masalah lagi besar daripada yang ini. Ini belum ada cerita masalah belum ada COVID, kan? Mana yang bekerja makan gaji semua ada kredit. Kredit tu kad hutang, nak kena bayar tak bulan. Lepas itu ada buat pinjaman kereta, itu pinjaman rumah, semuanya ada masalah. Dan perbelanjaan yang besar tak cukup menampung daripada pendapatan kita. Jadi ini semua orang kita ada masalah. Jadi bagaimana kita nak bantu, nak selesaikan masalah-masalah dekat sahabat-sahabat kita yang kat luar sana. Kalau kita boleh bantu dia orang selesai masalah, agak-agak kita boleh kaya tak? Boleh kaya, kan? Sebab kita bantu dia orang. Sebab ada perniagaan yang kita tolong orang lain, pendapatan kita lebih besar. Dari mana yang ada perniagaan. Kalau perniagaan yang biasa, kawan sebelah ni maju, kita dah deki tau. Itu yang kena macam-macam tu.
Itu jadi perniagaan tu. Kita ada macam-macam perniagaan. Okey. Jadi masalah ni sekarang kita tak payah nak bincang. Hari-hari dalam surat khabar, dalam media, macam-macam masalah, kan? Okey. Ini 7.5 juta peminjam teruskan bayaran. Jadi maknanya sekarang ni orang yang minjam beli kereta, beli rumah ni 7.5 juta orang. Maknanya kebanyakan yang kita nampak dia hebat di bawah tu, ada kereta, ada rumah, sebenarnya bukan aset dia. Sebab itu bank punya lagi. Selagi dia tak habis bayar, bukan dia punya. Jadi sebab itu kita bila lepas ni, kita tak berapa respect lah kalau tengok dia apa nama, ada rumah, ada kereta, bukan rumah dia. Kalau ikut dia punya panduan dia, kalau kita beli rumah tu kita pinjam bank, sebenarnya kita tak boleh duduk. Sebenarnya kalau prinsip pengurusan kewangan, rumah tu dia kena sewakan orang lain. Dia kena duduk rumah lain, rumah sewa. Sebab itu bukan rumah dia. Sebab apa? Kenapa macam tu? Sebab kalau dia duduk, dia tendensi dia nak akan renovate, dia nak besarkan rumah, kan lagi kos lagi. Sekali renovation tu RM30,000. Kadang nak buat tu, nak buat ni, rumah ni rumah aku sendiri ni, kan? Nak taruh furniture, perabot yang mahal semua. Sebenarnya bukan rumah dia lagi, pen punya. Tapi kalau dia rumah sewa, tak apalah, ada kadang. Jadi ini semua saya ajar dalam advance, kan? Macam mana asset management, kan? Supaya kita nanti bila ada pendapatan, maknanya kita tak membazir, kan? Sebab tak mustahil anda boleh jadi kaya. Macam mana nak menguruskan itu pun satu lagi masalah, kan? Okay. Jadi apa pun kata, saya tak nak duit, kan? Saya tak perlu duit, tapi nak pergi umrah, kan? Nak pergi umrah tu juga perlu ada kos, kan? Tengok kos dah naik, kan? Jadi peneroka ada pendapatan, sekarang ni yang bekerja makan gaji, di mana-mana gaji kena potong, kan? Setakat nasib baik kena potong, kalau kena berhenti terus, kan? Baru ni dah viral pilot, kan? Pilot kuasa peniaga gerai, kedai makan, tak ada kerja dah. Dan dulu gaji dia RM20,000. So macam-macam masalah hari ni. Jadi kita tak boleh duduk diam hari ni. Kalau kita duduk diam, kita akan termasuk dalam masalah tu. Kita makin jadi makin masalah, makin susah. Okay. Jadi macam-macam kes. Ni hilang pekerjaan. Ni sekarang dah lebih 100,000 dah. Hilang, yang hilang betul-betul hilang kerja, kan? Hilang kerja. Tetapi yang pendapatan dia dah tak stable tu 1 juta orang. Daripada angka 1 juta, 1 juta orang yang dah tak mencarum KWSP, kan? Dulu dia carum, sekarang tak carum dah. Apa? Sebab pendapatan dia dah makin kecil. Dah tak layak untuk carum, kan? Dah tak layak bayar sukan pendapatan. Lebih 1 juta sekarang. Okay. Jadi macam-macam ni lah yang saya cerita. Ini saya gambar ni dah lama dah saya letak, kan? Bila dah ada masalah ekonomi macam-macam, kan? Boleh gaduh, boleh ragu. Bila dalam keadaan ekonomi yang teruk, jenayah akan meningkat. Itu dia punya ratio dia. Jadi ni dah lama, tapi yang terbaru tengok lagi berlaku, kan? Kalau tak, tadi saya cerita tadi, maknanya ni kerana ekonomi, kan? Jadi ni tengok, ekonomi akan jadi makin lembab. Yang paling teruk ni, paling teruk sejak tahun 97. Kan masa tu kita umur berapa tahun? Tahun 67, kan? Dan sekarang ni lagi teruk pada ni. Hari semalam punya paper, Indonesia dah berlaku kemelesetan ekonomi di Indonesia. Lepas ni tak lama kita pula Malaysia. Jadi bayangkan kalau ekonomi dah meleset, jadi kita semuanya jadi susah, kan? Jadi susah. Okey. Jadi sekarang ni apa pilihan hidup kita? Pilihan hidup. Sama ada kita nak pilih yang pertama, pilihan yang banyak diikuti 95% adalah bekerja mencari wang seumur hidup. Dia katakan kita nak sentiasa bekerja, tak kerja tak ada duit, kan? Itu pilihan orang yang banyak, kan? Di sini 95% yang pilih itu, pilih untuk bekerja untuk menampung kehidupan, kan? Kita sebenarnya kalau nak harapkan anak pun dia pun baru nak survive dia punya family, dia baru kahwin. Dia orang punya komitmen pun lagi besar dengan keadaan sekarang, kan? Jadi macam mana kita nak harapkan anak? Jadi selagi kita ada tenaga, ada energi ni, kita buatlah sesuatu,
Kan? Tak, kalau boleh kita jangan bergantung kepada anak kita. Sebab maknanya dia orang pun lagi susah sebenarnya sekarang. Lagi susah, kan? Pilihan yang kedua, kan? Bekerja keras sementara, kemudian pada suatu titik berhasil membangunkan misi awal. Kita nak kita bekerja dalam 5 tahun ke 2 tahun, 5 tahun dan seterusnya, bekerja kuat. Lepas tu maknanya kita punya pendapatan dah stabil, dah auto. Tak kerja pun ada pendapatan. Jadi itu yang kita nak. Macam mana tak kerja ada pendapatan? Nanti kena tunggu sampai habis lah. Okay. Supaya kita ada misi wang. Misi wang yang bagi masuk setiap hari, kan? Jadi sudah berjaya memiliki sumber wang yang mengalir masuk terus menerus ke dalam akaun kita. Jadi ini yang kita nak. Maknanya barulah kita boleh enjoy kita punya kehidupan. Okay. Jadi kita lihat dekat luar sana ramai orang yang suka hidup biasa-biasa. Betul tak betul? Dia kira okey bangun pagi, tak apalah. Kat Malaysia ni sebab tak sampai tahap tak makan. Mana tak apa. Kalau anak kan balik rumah mak ayah ada makanan. Jadi maknanya tak ada juga kadang bagi bantuan, kan? Viral sikit orang bagi hantar beras atau apa, jadi tak ada masalah. Betul lah, maknanya ramai orang yang suka jadi orang yang biasa. Sedangkan peluang yang ada dekat dalam negara ni sangat banyak. Betul tak betul? Sangat luas. Kan? Kalau tidak, kenapa baru ni dekat Bangladesh berdemo 25 orang demo kat kedutaan kerana nak balik Malaysia. Kenapa nak balik Malaysia? Kan? Dia duduk dalam negara dia sebab dia tahu di sini banyak kekayaan, banyak peluang untuk dia orang. Bayangkan kalau dia orang datang sini bekerja, walaupun dia bekerja dekat mana-mana nursery ke mana, kan? Dia boleh tampung 6 orang keluarga dekat Bangladesh. Bayangkan. Sebab itulah dia orang datang ni nak kerja, maknanya nak tolong, kan? Dia punya family dan sebagainya, kan? Jadi kita sebagai rakyat Malaysia, kita tak rebut peluang, kan? Hari ni kita tak payahlah jadi bangla, kan? Kita kena work smart dengan hari ni, dengan ada kemudahan teknologi, dengan kemudahan internet dan sebagainya. Jadi cara cari duit tu, cari wang tu sangat senang. Dengan hanya di hujung jari, kan? Boleh buat duit. Sekarang ni, kan? Nak jual barang semua tak payah buka kedai. Ambil gambar-gambar, masuk je dalam Facebook ke, masuk dalam mana-mana apa nama portal, website yang ada bagi peluang kita buat iklan, kita masuk. Ada orang beli, dah ada apa nama perniagaan, dah ada untung rugi. Jadi hari ni sangat senang. Tetapi itu semua kita kena tahu cara dia, kena belajar lah. Okey. Jadi ni, jika anda hidup biasa-biasa 2 hingga 5 tahun yang lalu, jadi sekarang adalah apa yang anda fikirkan 2 hingga 5 tahun yang lalu. Jadi sekarang ni, kan, sebab dia fikir hidup biasa dulu, benar ini dia hidup biasa. Tetapi mulai sekarang, yes, mulai hari ni, saya target 2 hingga 5 tahun akan datang, saya nak sesuatu, target, something. Nak pendapatan sekian 10,000 sebulan ke, impian kita nak ada rumah yang selesa. Kita, ada orang kata, oh saya bukan nak kaya, kan? Sebenarnya tajuk khusus saya ni bukan kaya, financial freedom. Nak ada kebebasan kewangan. Contoh rumah, kan? Rumah sepatutnya kalau ikut Islamic house ni agak-agak berapa bilik bang? Rumah yang Islamic berapa bilik kena ada? 5 pandai pun. Bagi kita pegang abang, kan? Jadi berapa orang yang ada rumah 5 bilik? Kan? Dulu saya kena pergi camping, saya slim. Kerajaan masih lagi buat rumah flat dekat Indah Bogota tu 2 bilik. Kan? Saya kita antara yang pejuang akhirnya diruntuhkan flat. Kan? 2 bilik. Kan? Jangan mimpi lah kalau 2 bilik nak anak 12 orang. Jangan mimpi. Saya anak 12. Kalau dekat flat tu lah berlaku pembunuhan juga. Sebab budak ni apa nama bila flat dia memang tak, budak-budak ni berantau tak boleh duduk dalam rumah. Dia stres. Dia main kat bawah. Budak ni jalan sampai masa tu banyak hutan dia kan. Sampai jauh-jauh alah kena apa nama? Kidnap, kena corik lah, kena bunuh. Jadi ini berlaku 20 tahun lepas. Jadi maknanya kita menentang pendapat-pendapat yang mengatakan kita tak perlu kaya. Kalau selalu pergi dengar mana ceramah tu, hanya itulah pendapat dia. Kan? Tapi hari ni kita lawan dia punya pendapat. Kan? Kita nak seorang kita yang berjaya. Kalau nak kita
yang kita dengar Nabi Muhammad ni, maknanya kita dengar semasa dia jadi Nabi. Memanglah sebagai Nabi dia pendakwah, dia tak ada masa nak berniaga. Dia jadi Nabi 23 tahun. Agak sebelum tu dia jadi apa? Nabi Muhammad sebelum tu. Kan? Dia berniaga 25 tahun. Mana panjang masa berniaga 25 tahun dengan dia berdakwah selama 23 tahun. Mana panjang? Berniaga. Jadi maknanya yang kita dengar cerita tu hal yang bagi hujung ni. Yang awal kita tak dengar. Kan? Sepatutnya kita semua ni memang jadi usahawan yang hebat. Kan? 2 tahun ya. Setahun sebelum dia Nabi punya wafat kan? Maknanya dia buat satu jamuan tu kan. Yang dia sendiri bagi sumbangan 100 ekor unta. Bayangkan setahun sebelum dia wafat tu 100 ekor unta dia korbankan. Baru kekayaan dia kan. Tapi yang kita dengar pakai baju compang-comping, itu yang kita dengar hari. Jadi kita boleh tengok tak tahu mana nak confuse. Jadi kita tengok macam mana. Kan, maknanya sebenarnya semua orang kena berjaya. Kan? Kena berjaya kan hari ni. Harus. Jadi kenapa hari ni kita tak berjaya? Sebab kita tidak ada niat yang besar. Niat. Kena sepasang niat dulu hari ni. Niat dulu. Kak, apa niat? Niat dalam masa 2-3 tahun akan datang, niat macam mana? Ke mana? Ke arah mana? Nak jadi apa? Kalau boleh tu memanglah nak jadi. Berjaya lah. Berjaya? Okey, pendapatan berapa dalam masa 2 tahun akan datang? Pendapatan berapa nak? Sebulan dia kena ada angka tepat. Saya dah sebut 2 tahun akan datang pendapatan berapa? 30,000. Niat, kena ada niat, pasal niat dulu. Berapa? 30,000 tahun. 30,000. 30,000. Setahun. Bulan. Sebulan. Saya tanya sebulan, bukan saya tanya setahun. 30,000 target. Setahun. Sebulan. Sebulan okey. Yes. Okey. Jadi kalau di Malaysia ni pendapatan yang selesa hari ni lah kurang-kurang 10,000 sebulan. So berapa orang yang ada 10,000? Hari ni kan pendapatan 2,000, kerajaan dah semak balik kadar garis kemiskinan, 2,000 tu ialah miskin. Kan? Jadi apa yang kita nak bagi dengan 2,000 hari ni? Kan? Dia bawa duit RM50 pergi belanja. Tak pergi kat dekat kedai runcit RM50 berapa yang kita dapat? Jadi jadi maknanya kos hidup kita makin meningkat kerana nilai wang kita dah jatuh. Jadi maknanya kita kena tambahkan pendapatan. Hari semalam ada bajet kan. Saya pun tak baca dia bajet belanjawan, tapi hari sebelum tu keluar surat khabar. Maknanya rakyat mengharapkan kerajaan membantu rakyat. Bagi duit. Nak kerajaan bagi duit. Cuba kita fikir kan. Kerajaan nak bagi duit pada mana? Nak bagi rakyat. Sebenarnya tukar rakyat yang bagi duit pada kerajaan. Kita yang bayar tukar. Jadi kadang-kadang dah pening lah sebenarnya. Jadi memang sebenarnya itu permintaan yang mustahil lah. Bolehlah dibagi sikit kan. Jadi itu sebenarnya bukan cara yang betul. Kan? Kita bagi ni, kita bagi ilmu ni. Kan? Bagi ilmu. Dengan ada ilmu tu macam-macam. Bukan lagi 30,000 kan. Ada orang dapat pendapatan 300,000 sebulan. Ada yang dapat pendapatan 1 juta sebulan. Kat kontan ni, saya tak nak sebut nama. Bukannya sebulan, dia dapat dah 20 tahun. Tiap-tiap bulan tak jauh, tak jatuh 800,000 ke sejuta. Tiap bulan, macam mana agak kalau abang kalau dapat pendapatan 1 juta sebulan? Alhamdulillah. Tak tahulah terbang lah kan. Tak tahu mana dulu lah. Nak pergi umrah tiap bulan boleh pergi umrah. Seronok kan. Pergi umrah, jalan dan semua kan. Dapat duduk dekat saya dulu saya berjaya saya pergi. Duduk dekat yang hotel Menara Jam tu. Yang tak tahu berapa tingkat tu, kita nampak bawah tu Kaabah. Okey. Turun bawah tu tak payah pergi sembahyang dalam Kaabah dah. Sembahyang daripada bangunan tu pun dah kira imam Masjid Haram. Turun bawah ni, bawah sejarah. Lepas tu macam-macam seronok. Jadi maknanya perlu ada duit kan. Jadi itu yang sekali kita kena buat sesuatu yang supaya kita boleh berjaya. Kena mula dengan niat dulu kan. Kalau niat tak ada, susah kan nak buat niat. Kan? Bukan perlu duit pun nak niat. Niat puasa, niat sembahyang pun dia kena ada niat. Dan nak berjaya pun kena ada niat. Kan? Ini niat tak berani nak niat, tak berani nak buat impian,
takkan berjaya. Kan? Jadi maknanya ni yang kita nak faham konsep ni kan. Ni. Besar kecilnya rezeki yang diterima seseorang sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya niat yang dimiliki. Mana rezeki kita ni maknanya gantung pada berapa besar niat kita. Jadi kalau kita tak berani nak buat niat invest yang besar, memang rezeki kita kecil lah. Okey. Jadi sebab itu bila kita ada niat, barulah sampai kepada matlamat yang kita buat. Barulah akan berlakunya tindakan. Itu dipanggil MSO, Mekanisme Sukses Automatik. Jadi automatik kita akan berjaya. Contohlah senang. Abang nak pergi Kuala Lumpur kan. Kuala Lumpur. Jatuh nak pergi Kuala Lumpur, nak sampai KL pukul 6 petang ni. Kan nak sampai KL. Kakak, apa tindakan yang abang buat? Untuk sampai KL apa tindakan? Pertama apa? Kendaraan lagi yang kedua. Duit lagi tiga. Kan? Baju pakaian tak bawa? Bawa pakaian lagi apa lagi? Macam-macam kan? Siapa yang arahkan buat benda tu semua? Saya nak tanya, siapa yang arahkan? Siapa arahkan? Sendiri. Itulah dia katakan MSO tadi, Mekanisme Sukses Automatik. Jadi bila you target, setkan kata saya nak pergi KL, nak sampai KL pukul apa, yang lain tu dia berjadi sendiri tu. Secara automatik. Inilah ilmu yang ini saya akan ajar dalam next training. Apa dia MSO? Sebenarnya benda tu memang sangat hebat. Dia boleh jadi sendiri. Jadi kalau abang tadi kata nak pendapatan 30,000 sebulan, bila dah set dalam minda secara automatik, ada abang akan dapat. Tak betul? Tapi sebab tak buat sebelum ni. Saya ni buat modul ni 4 bulan. Saya study 4 bulan. Nanti kalau tak percaya saya boleh bawa. Saya salin semula semua. Saya cari mana semua salin. Saya buat PowerPoint ni 3 bulan. Saya pun tak tahu siapa yang saya nak ajar, kan? Dekat mana saya nak buat training saya tak tahu. Semua saya tak tahu. Tapi bila siap dia, ada orang telefon. Saya katakan, saya nak buat kursus kat Nika lah, saya pergi Nika. Betul ada satu grup telefon nak buat kursus kat Kuantan, saya pergi. Lepas tu apa nama? Bos kita ni, company ni, saya dapat maklumat ada buka center di Kuantan. Saya tak tahu, dia buka center sini. Dan center ni pula bekas pejabat saya lama. Kenapa berlaku? Sebab kekuatan bidang kita, saya nak, walau macam mana saya nak buat juga. Saya nak sampaikan juga ilmu ni kepada seramai mungkin orang. Tengok, secara itu dia kata tadi, MSO tadi secara automatik. Saya dah datang tengok, dah siap dah tempat untuk saya bagi training. Itulah pekerjaan Tuhan yang dah bagi rancang untuk kita. Tapi mula dengan niat. So itu power of dream, power of thinking big. Kan? Tapi ramai orang tak berani berimpian. Ini masalah. Jadi baju kita budak-budak tu kenapa budak kat luar tu lepak main motor tu kan? Dia tak ada matlamat hidup. Kita nak bawa sini nak set dia punya matlamat. Lepas tu dia secara automatik dia akan jadi. Jadi itu penting. Okey. Kena berbesarkan niat. Kan, besarkan niat. Baru kita boleh besarkan kita punya sumber rezeki kita. Okey. Jadi kita kena faham, Tuhan jadikan semua orang makhluk di dunia ni, tak kira lah pokok ke binatang, manusia, semuanya untuk berjaya. Betul? Kan? Semua orang adalah orang sukses. Semua orang berjaya. So, tapi kenapa hari ni tengok orang miskin, orang susah? Dia, buat apa? Itu ialah kerana diri kita. Sebenarnya Tuhan jadikan semua orang adalah orang yang berjaya. Okay. Betul tak betul? Abang percaya tak? Saya cakap. Kenapa percaya? Okey. Ni saya buat contoh. Ribuan tupai di Eropah akan bergegas mengumpulkan makanan di musim gugur untuk persediaan di musim dingin. Nanti tupai. Jadi tupai ni kan dia baru lahir. Kan baru lahir. Lepas tu tiba sampai musim sejuk. Kan. Dia tak pernah lalui musim itu, tetapi kenapa dia tahu dia kena cari makanan, dia kena simpan. Siapa yang beritahu? Dia. Itulah. Mana Tuhan dah set dia punya software dia. Software dia, you kena simpan makanan. Nanti musim sejuk dah sampai, semua benda makanan dah tak ada. Jadi you kena simpan. Kata you mati. Jadi batu Tuhan jadikan semua makhluk ni, maknanya Tuhan dah siapkan software masing-masing. Binatang dengan software dia, kan?
Manusia lagi hebat lah. Lagi hebat. Jadi maknanya kehebatan manusia tu tak ada sebab kita jadi miskin. Proses kejadian kita pun dah memang hebat. Jadi itu dalam motivasi lah. Jadi maknanya ni dia. Jadi maknanya program dia sini dah built in dah dalam dia punya MSO dia. Kan? Untuk dia berjaya. Kan? Ini ialah binatang, kan? Tetapi manusia dia beza sikit, kan? Bagaimana dengan manusia? Program diisi umur 0 hingga 7 tahun. Kan? Jadi kita dilahirkan, manusia dilahirkan daripada dalam kandungan sampai lahir itu otak dia kosong. Ini sebab ni ibu dah ingat cucu ada cucu. Cucu ada. Jadi ingat, tolong tengok anak jaga. Anak you macam mana dia jaga cucu you. Kan? Jadi sebab itu kenapa hari ni macam-macam masalah, sebab ibu-ibu tak tahu bagaimana cara nak mendidik anak. Kan? Sebab dia tak tahu konsep Tuhan jadikan manusia ni bila dia lahir otak dia kosong. Jadi peranan persekitaran tu yang menentukan. Dia masukkan, kan? Sebab tu anak kita baru lahir, you cakap apa pun dia akan masuk. Dia tak pernah bantah. Daripada lagi awal umur dia, daripada 0 tahun tu dia lagi senang absorb sampai umur 7 tahun. Apa yang kita masuk? Kalau dia cakap, ini jangan habis tu ada hantu. Ada hantu. Sampai dia dah boleh fikir 5-6 tahun. Kan? Kita cakap, ni Ahmad, pergi kat luar tu ambil pokok apa kan, dia tak nak pergi lah, dia takut sebab ada hantu. Siapa yang ajar dia ada hantu? Kita lah. Sebab kita ajar dia hantu sebab nak senangkan pendidikan mak ayah. Nanti anak dia tak pergilah keluar. Itu salah, kan? Tak boleh sebut. Kan? Jadi maknanya benda-benda yang negatif. Kan? Contoh kenapa anak-anak yang orang duduk kesempatan setinggal dan semua kan suka mencarut, kan? Sebab mak ayah selalu sebut. Kan? Saya tak pernah sebut sepatah pun. Anak saya 2 orang. Saya tak pernah sebut kata sepatah, saya tak pernah sebut mencarut. Anak saya tak kerti mencarut, sebut kata mencarut, tak kerti sebab kita tak pernah sebut. Tapi kalau pergi budak-budak dekat singgah tu macam-macam lah, sikit je mencarut. Sebab apa? Dia dengar mak ayah dia cakap lah. Dia marah, dia mencarut. Jadi itu sebenarnya pendidikan kita sangat penting 0 hingga 7 tahun. Sebab itu kursus saya ni bukan sahaja untuk bisnes, kan? Untuk semua orang. Kan? Semua orang. Kita jadi atuk pun nak kena tengok cucu. Saya tegur anak saya, kan? Bila dia dia selalu anak cucu saya ni semua lelaki, kan? Dia selalu maknanya ini tak boleh. Barang kata ada hantu ini. Dia buat jadi lalah, dia takut. Nak pergi bilik air pun takut. Kan? Ya. Sebab apa? Siapa yang bagi tahu? Mana dia pernah nampak hantu pula? Tak pernah. Kita yang bagi tahu. Jadi maknanya ini masalah pendidikan hari ini. Sebab cara yang nak senang jadi bagi benda yang negatif, kan? Jadi sekarang ni kita nak 0 hingga 7 tahun ni kita nak isi yang positif. Kita nak bagi tahu anak kita sekarang ni you masuk dalam fikiran dia mesti macam mana nak berjaya, mesti berniaga. Jangan fikir makan gaji. Maknanya itu kita kena tanamkan. Dekat Indonesia ada satu tadika Khalifah nama, dia dah ada 7 dia punya owner dia lah, motivator. Ipoh Santosa, cuba cek. Ipoh Santosa dia ada 70 tadika. Tadika dia ni dia ajar keusahawanan. Ajar berniaga. Kan, berniaga. Jadi maknanya sebab sesiapa yang dapat kecil persekitaran yang berniaga, dia akan bawa ke besar. Berniaga maknanya dia akan jaya. Sebab orang yang berjaya ni duduk kuadran kanan ni orang yang bisnes. Kan? Orang yang makan gaji maknanya duduk akan tak miskin. Jadi ini penting. 7 tahun sampai ke 13 tahun. 13 tahun sampai 17 tahun. Sampai 17 tahun dah penuh. Yang kosong tadi, gelas kosong ni dah penuh dah. Sampai 17 tahun. Sebab itu budak kata lepas 17 tahun kita nak buat keputusan. Sebab bergantung kepada apa yang dimasukkan daripada kosong sampai 17 tahun. Dah penuh dah. Kan? Maknanya dia penuh dah. Dia duduk kat mana? Duduk dekat pemikiran bawah sedar. Pemikiran bawah sedar. Dia panggil subconscious mind. Bawah sedar kita tak nampak, tapi itulah yang mempengaruhi kita. Fikiran sedar ni sebenarnya 10% ni. Yang bawah sedar. Kan? Kenapa orang takut berniaga? Sebab dia bawah sedar tu, saya tak malu lah, saya takut saya segan.
Duduk dalam bawah sedar. Kan? Kita panggil, kenapa ramai orang yang tak datang? Sebab dalam fikiran bawah sedar dia, aku dah tahu semua. Kan? Aku dah tahu semua. Tapi kalau dah tahu, kenapa you masih miskin? Jadi itu yang masalahnya. Jadi maknanya ada benda yang dia tak cukup lagi. Tapi duduk di bawah sedar dia rasa dia dah okey semua. Okay. Jadi hari ni kalau di Malaysia lah, kalau kata hari ni nak kaya, maknanya perempuan pendapatan kena ada 5 juta. Kita punya semua total aset kita semua ni. Sebab rumah yang selesa ni cuma 2 juta, kan? Sekarang ni kat Kuantan ni rumah teres pun dah 400,000. Teres 2 tingkat pun dah 600,000. Siapa yang mahu beli? Kan? Saya masa saya kerja PKP dulu, kita buat masa tu rumah teres baru 60,000. Rumah murah ada lagi 25,000. Ada lagi rumah murah. Sekarang siapa nak buat? Kerajaan pun tak mampu dah. Nak buat rumah murah tak mampu dah. Kan? Jadi maknanya semuanya duit 300,000, 400,000. Kan? Jadi berapa pendapatan kita kena ada? Jadi maknanya rumah ni ialah keperluan asas. Kalau rumah tak selesai, jangan harap keluarga kita akan selesai. Kenapa hari ni budak melepak? Sebab dia tak selesa dalam rumah. Kan? Tak selesa dalam rumah. Jadi macam anak saya kat Kuala Lumpur tu, dia rumah dia dekat atas bukit tu, dia sewa 7,500. Ada 7 bilik anak saya. Maknanya ada 2 anak. Anak dia tak pernah main dalam rumah. Dalam rumah semua komplit. Ada swimming pool, ada apa-apa semua. Maknanya dia lepas je anak dia dalam rumah. Lepas. Sampai budak ni penat. Gini, okey. Nak mandi kolam, mandi. Sampai bayar 2 tahun dah boleh penat. Lepas tu nak dia buat satu senai, tamat anak. Tamat dia budak pergi main tu, lepas je. Sampai dia penat tidur. Kan senang je ke? Tapi kalau rumah macam 2 bilik, nak dekat lepas macam mana? Dalam mesti dia akan lari keluar. Stres. Dia stres bukan. Jadi maknanya ini ialah keperluan, kan? Bukan yang orang kata, oh nanti kalau kaya jadi karun. Karun tu dia punya kunci dia punya aset dia satu gudang. Ada ke kita kunci banyak macam tu? Satu kunci pun tak ada. Kita nak jadi karun, kan? Berapa orang yang jadi karun? Kita sekarang bukan nak jadi karun, kita nak keperluan asal, kan? Ada kereta yang selesa, kan? Jadi kalau ini kereta dulu kancing. Kancing dia orang kajian buat untuk pergi pasar je. Jadi pergi KL, pergi mana, pergi Penang, pakai kancing betul. Tiba-tiba bapak accident. Ya, sebab dia tak ada security. Kan, maknanya sikit je tak tem pillow je, sikit tumbuk dah kemek. Bayangkan nyawa, bawa nyawa dan naik pula bawa anak bini, kita kancing, balik hari raya. Allah, tiba-tiba ada berlaku nas kemalangan. Dah tak ada protection dah. Cuba bawa kereta Volvo macam mana? Volvo ni anti collapse, kan? Macam mana dia bawa apa dia takkan balik. Kan hebat, kan? Tapi itulah yang kata kita kena kaya tu. Kau kalau boleh bawa kereta-kereta yang mewah ni, kan? Macam itu. Jadi itu penting untuk keselamatan, security. Bukan kata kita nak mewah. Tadi rumah dia kata 5 bilik. Kan, kau ada 5 bilik. Bilik untuk orang gaji 1. Bilik untuk tetamu 1. Untuk mak ayah 1. Anak lelaki 1, anak perempuan. Kan 5. Kan? Mewah ke? Keperluan wajib asas, kan? Apa orang ada rumah dapat 5 bilik? Kalau beli rumah teras takkan dapat 5 bilik. Okey. Kenapa dia saya sebut kaya? Kenapa perlu kaya? Kita jangan pandang yang negatif, kan? Negatif sebab perkataan kaya ni ialah neutral. Kita kena faham. Kaya tu neutral. Kaya tu boleh jadi baik, kaya boleh jadi tak baik. Kaya tu neutral. Yang menentukan kita bagus tak bagus untuk kita. Jadi kita ceritalah macam mana kaya yang hebat, kaya yang ini kata kaya yang mulia. Ini saya ambil ayat dari Indonesia, kan? Kita nak kaya mulia. Okey tak okey? Bukannya kaya tak mulia, kaya yang mulia. Apa dia kata kaya mulia? Apa dia kaya mulia? Kaya mulia apa dia? Sebab kita dengar, kalau dengar ceramah, nanti you kaya, nanti you lupa daratan lah, yang ini lah, ini lah. Lupa apa macam lupa. Itu dia yang mentafsirkan secara negatif. Sedangkan kaya itu neutral. Kata kaya tu neutral. Bukan tak baik, kan? Juga mungkin baik, kan? Jadi kaya mulia ni maksudnya anda jadi usahawan yang berjaya, kan? Buat sebanyak mungkin. Give it you. Pengeluaran, kan? Produksi, kan? Bagi perkhidmatan pada orang lain. Dah kaya, dah banyak duit, apa dia kata? Konsumer sederhana. Kita belanja sederhana je. Macam saya Muhtar Al-Bahari, dia bila ni
Tapi dia bawa bagaimana bawa pergi motor saga jalan. Okey dah kan? Itu yang kata mulia, dia belanja sikit. Tetapi yang dibelanja untuk diri dia. Tapi distribusi seluasnya. Maknanya kekayaan tu dihagih kepada orang. Seluas-luasnya. Dia pakai 10%, 90% dia distribute. Dia buat masjid negara tu bayar. Dia sendiri bagi 40 juta untuk repair balik. Dia buat masjid depan penjara tu, Masjid Al-Bukhari. Dia buat Universiti Al-Bukhari kat Kedah. Jadi ini semua apa? Daripada kekayaan dia, kan? Bagus tak bagus? Bagus tak bagus? Dia apa masalah dengan kaya? Yang kita dengar kat luar tu. Oh nanti kaya nanti lupa tu lupa ni macam-macam. Kan? Itulah kata. Sekarang ni kita nak kena faham konsep ni, kan? Jadi biarlah kita jadi kaya yang mulia. Jadi sebenarnya tak ada masalah dengan kaya. Kan? Tak ada masalah dengan miskin juga. You ingat orang miskin semua baik ke? Kan? Tak mesti juga. Kan? Jika orang miskin bukan ada suri juga. Kan? Jadi maknanya orang miskin pun ada yang tak bagus juga. Jadi maknanya itu bukan miskin atau kaya. Dia kataan miskin itu neutral, kataan kaya itu neutral. Contoh kepada. Jadi mana kita ambil yang ni. Yang ni, konsep dia. Kekayaan tidak mengubah seseorang. Faham tak? Jadi kalau orang bukan dia kena kod, maknanya memang dia kecil dia kena kod. Bukan kerana dia kaya dia kena kod, tidak. Dia kaya dia sombong bukan kerana dia kaya dia sombong. Memang sikap dia daripada kecil dia sombong. Itu kena faham. Kita kena faham betul. Tapi kalau orang tu daripada kecil, daripada muda dia pemurah, dia kaya dia akan pemurah. Sebab kaya miskin tidak mengubah sikap seorang. Itu yang berlaku pada Syed Muhammad Al-Bukhari. Mungkin dulu dia pemurah apa semua, dia kaya pun tak. Tak ada tolong. Jadi tidak mengubah seseorang kerana kaya. Ini kalau selalu kita dengar, oh nanti kaya nanti ini kan. Sombong, bongkak lain ni apa semua. Jadi sebenarnya dari segi ilmu, sebab ini saya kata ni dikaji oleh pakar-pakar. Dia dah kaji. Maknanya bukan kita kata suka-suka, dia dapat kajian. Memang tak akan mengubah seorang kekayaan atau miskin tak mengubah sikap orang. Yang ubah tu ialah kerana memang diri dia dah macam tu. Kalau dah gerikut sampai banyak apa tu, memang gerikut. Kalau dah dia memang pemurah, memang dia pemurah. Okey, tu dia. Ataupun kenapa dulu dia masa dulu dia tak nampak dia gerikut? Sebab dia punya sikap tak muncul lagi. Bila dia kaya, baru dia keluar yang sebenar dalam dia tu. Sikap dia yang dia ego apa semua, dia dah kaya. Sebenarnya dah ada, tapi tak menunjuk. Maknanya bukan tak ada. Bukan baru lahir, tidak. Okay. Jadi sebenarnya ada banyak alasan. Banyak alasan kenapa kita harus kaya, macam-macam. Kan? Adakah kita dah boleh bagi pendidikan yang terbaik untuk anak kita, untuk cucu kita? Tak. Kan? Kalau kita mampu hantarlah ke sekolah international school. Berapa orang yang boleh hantar? Yuran dia 1,000, 2,000. Hantarlah sekolah habis tari. Kan? Yuran dia 500,000. Tak mampu. Mana sekolah yang ada 3 bahasa, bahasa Inggeris ada, bahasa Arab ada, bahasa Melayu ada, bahasa Cina ada. Kan? Tak mampu. Jadi maknanya sebab apa tak mampu? Sebab kita tak ada kekayaan. Lebih baik penting kenapa kita kaya. Okay, so macam-macam dengan alasan ni. Kan? Jadi sebab itu maknanya kita tahu hari ni kita buat sesuatu tindakan bermula pada hari ini. Okay. Jadi apa yang sebenarnya kita kejar dalam kehidupan kita? Kan? Maknanya adakah kita ni kata menungkat langit? Kan? Semua. Tidak. Maknanya kita nak sebenarnya dalam kehidupan ni kena seimbang. Kena seimbang. Orang miskin pun tak balance. Kan? Orang kaya pun tak mesti balance. Tapi dia kena faham konsep seimbang. Keseimbangan dari segi apa? Segi kesihatan fizikal. Kan? Kalau tu asyik kerja, orang miskin kerja non-stop, dia pun sakit juga. Sebab tak balance, tak ada masa dia nak jaga kesihatan apa semua. Jadi orang kaya pun sama. Jadi kita nak keseimbangan. Okay. Sekarang ni, kesihatan mental. Hari ni banyak orang yang mental dah stres. Banyak yang kena sakit jantung macam-macam sebenarnya kerana paling besar yang faktor ialah stres. Stres. Baru ni saya tengok ada satu kawan buat demo. Dia datang, dia spray untuk kita. Dia spray, sebelum tu dia check tekanan darah. Ya, tekanan darah. Saya punya tekanan darah dah dekat 160. Atas, bawah 100 lebih, 105. Lepas tu dia spray. Dia spray, lepas tu borak-borak lah. Saya berlepas tu saya mengantuk. Tak mampu mengantuk. Jadi memang mereka pergi mengantuk sebab kita stres. Dia bagi kita supaya tidur.
Lepas tu kalau orang darah tinggi, semua dia pergi doktor, dia buat sendiri pun. Lepas tidur, bangun dah, tekanan darah dah turun. Okay, jadi stres. Lepas tu dalam setengah jam, cek balik. Tu yang dekat atas turun 149. Yang bawah turun 95. Jadi kenapa berlaku? Sebab dia bagi display tu ialah aura. Aura bagi kita, orang kata, supaya kita relax. Aura positif bagi kita relax. Jadi itu tak alat tu tak bohong tu, tak bohong. Kan? Bukti. Jadi sebab tu sekarang ni maknanya kalau kita tak cukup perawatan, macam mana you nak relax? Kan? Nak kerja siang malam apa semua kan? Siang kerja, jadi jaga malam jaga pam minyak apa semua. Kan? Itu jadi stres. Orang yang stres selalunya yang betul sambung bunuh orang dan sebagainya, buat gambar dia stres, dia di luar kawalan pemikiran dia. Okay, jadi maknanya ini semua kewangan, keluarga dan sebagainya, kita nak seimbang. Kehidupan kita nak seimbang. Itu yang penting. Maknanya apa yang kita nak buat, kita hari ni nak tolong orang, nak buat charity apa semua, kita boleh buat secara ada kemampuan. Nak tolong keluarga kan. Macam-macam lah masalah keluarga ni kan. Kadang-kadang dalam keluarga berapa ramai yang berjaya, kadang-kadang tak ramai. Saya bila kadang-kadang bila hujung tahun, awal tahun, dekat musim universiti, ada yang telefon minta tolong bantuan itu ini. Kan kita maknanya walaupun tak ada banyak duit pun pasti tolong juga. Maknanya kalau ada banyak kan lagi seronok kan, boleh bantu semua kan. Maknanya tak ada harapan. Orang lain kadang-kadang tak lagi susah. Kalau kita tak tolong budak ni tak boleh masuk universiti. Jadi maknanya hari ni dah berjaya. Kejayaan hidup. Maknanya kerana apa? Kerana kita bantu dia sampai dia boleh masuk universiti. Dan apa nama? Kerana dia akhirnya berjaya. Okey. Ini habis yang tajuk yang pertama hari ni. Okey, boleh stop video tu, kita